السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, adapun syarat sembahyang itu 6 perkara. Pertama, mengetahui syarat sembahyang, yakni syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang itu 6 perkara. Pertama, yakni pertama daripada 6 perkara, mengetahui akan masuk waktu dengan yakin, iaitu mengetahui akan masuk waktu sembahyang dengan yakin ataupun zan. Zan tu berat sangka lah. Berat sangka lebih kurang 51% kepada 99%. Tu zan. Kalau yakin 100%. Tafri'nya, maka tiada sahlah sembahyang seorang dengan ketiadaan salah suatu daripada keduanya, daripada yakin dan zan. Jadi antara perkara yang diwajibkan ke atas mukallaf ketika sembahyang itu ialah masuk waktu. Masuk waktu dengan yakin tu berdasarkan bayang-bayang matahari. Kalau waktu siang lah, kalau fajar tu dengan terbitnya nur cahaya yang melintang. Kalau cahaya tersebut menegak tu dia panggil fajar, al-fajrul kadhib, fajar yang bohongnya, belum subuh lagi. Lepas tu akan terbitlah pula nur cahaya yang secara melintang. Itu barulah al-fajrus sadiq, fajar yang sebenar. Kalau waktu isyak pula nak beza dengan maghribnya, isyak tu akan hilanglah syafaq merah, merah. Bila selagi mana ada merah tersebut, selagi itulah adanya waktu maghrib. Tu kalau waktu malam. Kemudian dia pun sambung berkaitan dengan waktu sembahyang. Maka adalah waktu zuhur itu apabila gelincir matahari dari sama tengah langit. Waktu zuhur. Jadi waktu zuhur sembahyang zuhur ni disebutkan, dinamakan sembahyang zuhur kerana dialah sembahyang yang pertama kali muncul. Dialah sembahyang yang pertama kali muncul dan diperbuatkan dan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sembahyang-sembahyang yang lain. Dan disebutkan juga sebagai sembahyang zuhur kerana pelaksanaan sembahyang zuhur itu berlaku pada waktu zahirah, dia panggil bahasa Arab. Waktu zahirah. Waktu zahirah ni bermaksud syiddatul har, iaitu bersangatan panas. Sangat panas. Maka sebab tu tengah hari lah panas. Jadi ketika panas tu ada disyariatkan untuk sembahyang zuhur.
maka disebutkan sembahyang zuhur. Itu sebab kenapa dinamakan zuhur. Pertamanya disebabkan itulah pertama kali sembahyang yang dia buat, maka zaharatis salah, nyatalah sembahyang ketika waktu zuhur. Dan diperbuatkan sembahyang zuhur ketika mana bersengatan panas, iaitu ketika matahari tegak atas kepala sedikit, cendong sedikitlah untuk masuk sembahyang zuhur tu. Dan dibuat ketika waktu tengah hari. Nama lain bagi sembahyang zuhurnya ialah sembahyang al-ula, salatul ula. Nama kedua bagi sembahyang zuhur pula ada juga dia panggil salatul hajirah. Salatul al-hajirah. Apa nama tu? Disebutkan sebagai salatul ula kerana macam tadi, inilah sembahyang yang pertama kali bersembahyangnya dia dengan malaikat Jibril alaihi salam. Itulah disebutkan sebagai salatul ula. Jadi ada dua nama, salatul ula dan salatul hajirah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka adalah waktu zuhur itu apabila gelincir matahari, yakni gelincir matahari menurut ijma' ulama tak ada khilaf. Tak ada khilaf masuk waktu zuhur itu apabila gelincir matahari. Daripada tegak atas kepala tu gelincir matahari, maka tu dia panggil masuk waktu zuhur. Tu menurut ijma' ulama. Bahasa Arabnya dia panggil zawal. Zawal, gelincir gelincir matahari, yakni gelincir matahari daripada pertengahan langit. Tu maksud gelincir. Gelincir matahari daripada pertengahan langit. Yang mana kalau di pertengahan langit tu kita panggil istiwa. Waktu istiwa, waktu yang tengah hari, mataharinya betul-betul bertepatan di atas kepala kita. Tu Tapi yang kita kata tergelincirnya matahari itu dengan diambil kira pada zahir saja. Diambil kira pada zahir nampak tergelincir, maka masuk zuhur. Walaupun pada hakikatnya dah masuk dah sebelum tu. Kalau nisbah pada hakikat masuk dah sebelum tu. Tapi nisbah zahir kita tak nampak, melainkan dia condong betul, barulah kita nampak kata dia tu masuk waktu zuhur. Walaupun pada hakikatnya sudah berlaku gelincir sebelumnya. Jadi iktibar gelincir matahari untuk masuk waktu zuhur ni pada zahir mata kepala saja. Kerana fiqh ni semuanya menurut zahir, bukannya menurut waqi'. Kalau menurut waqi' baru boleh tahu hukum, jenuhlah kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan ke atas hamba itu melainkan benda yang dia boleh buat. Jadi kita tak nak tahu hakikat sebenar betul-betul tepat bila dia gelincir, tapi zahirnya kita gelincir bila. Itulah kita boleh hukum. Macam itulah juga dalam bab haid. Bila seseorang datang haid, kemudian waktu dia tidur tu, berkemungkinan dia tu berhenti, berkemungkinan dia tu datang haid. Bila bangun pagi masih lagi ada haid, maka zahirnya waktu tidur pun haid. Hukum zahir. Walaupun ada kebarangkalian suci tengah-tengah bila kita tidur. Begitu juga kita nak hukumkan zahir haid pada pukul 7 pagi. Maka mungkin boleh jadi berlaku sebelum 7 pagi itu keluar. Tapi kita tidak zahir di mata penglihatan kita pukul 7 pagi keluar. Sebelum 7 pagi itu keluar. Hanya zahir di mata kepala kita pukul 7 keluar sebab kita pergi cek. Maka pukul 7 lah bermulanya tempoh boda 15 hari 15 malam. Kemudian kata musannif lagi, jadi berdasarkan iktibar kepada zahir sahaja. Jadi kalaulah contohnya seseorang tu sembahyang takbiratul ihram lah pada awal gelincirnya matahari, pada hakikat. Okey. Pada hakikat gelincir dah, tapi pada zahir mata pandangan kita tak gelincir lagi, kita pun sembahyang Allahu akbar, sembahyang zuhur. Jawapannya tidak sah. Tidak sah walaupun pada hakikatnya dia dah gelincir, sebab dihukumkan secara zahir. Jadi zahir mata pandangan tidak gelincir lagi, walaupun pada hakikat sudah gelincir. Dia takbir Allahu akbar, tidak sah, kerana dikira sembahyang sebelum waktunya.
Begitulah segala bagi waktu-waktu sembahyang yang lain. Sebab dia ada kaedah at-takalifu la tartabitu illa bima dakhala tahta al-hissi. Dia panggil at-takalifu, taklif, segala benda yang ditaklifkan itu la tartabitu, tidak mengikat ia illa bima dakhala tahta al-hissi, melainkan bima dakhala, dengan perkara yang masuk ia tahta al-hissi, di bawah panca indera, makna boleh cerak. Jadi taklif itu tidak berlaku melainkan apabila zahir panca indera kita dapat mencerak benda tu berlaku, barulah ada taklif. Jadi zahirnya matahari belum gelincir, walaupun pada hakikat sudah gelincir, maka tidak ada taklif untuk sembahyang zuhur ketika itu. Kita pergi sembahyang juga, maka tidak sah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, gelincir itu dari sama tengah langit, hak tu istiwa lah. Dan akhir sembahyang zuhur hingga jadilah bayang-bayang sesuatu tu sama panjang dengan sesuatu, yang mana panjang tu lain daripada bayang rembang. Bayang rembang ni bayang-bayang apabila matahari tepat di atas kepala, tu dia panggil bayang-bayang rembang. Jadi akhir waktu zuhurnya ialah bayang-bayang sesuatu tu sama macam diri dia, tolak daripada bayang-bayang istiwa. Jadi contohnya satu benda tu 180 cm. Jadi waktu zuhur tu akan berakhir ketika mana bayang-bayang dia pun 180 cm. Tanpa termasuk dengan bayang-bayang rembang. Kalau bayang rembang ni dia ada macam-macam. Kadang-kadang tak ada bayang, bila matahari tepat betul-betul atas kepala, bayang-bayang 0 cm. Kadang-kadang ada 1 cm. Kadang-kadang bayang tu 2 cm, kadang-kadang 3 cm dan seterusnya, ketika mana matahari tepat atas kepala. Jadi andai kata kalaulah waktu istiwa itu bayang-bayang 0 cm, maka kita ni 180 cm. Bila bayang-bayang kita masuk je 180 cm, habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Kalau waktu istiwa dia tu bayang-bayangnya 2 cm, kita ni 180 cm, maka bila bayang-bayang itu mencapai 182 cm, maka berakhirlah waktu zuhur, masuk waktu asar, sebab dia campur dengan waktu istiwa. Itulah berakhirnya waktu zuhur. Jadi dalam kitab Bushr Karim kita sebut, kadang-kadang bayang-bayang istiwa ni tak ada pada sebagian tempat seperti Mekah dan Sana'a pada beberapa hari. Pada beberapa hari di Sana'a, di Mekah tidak ada bayang-bayang. Bahkan di Malaysia pun kadang-kadang berlaku begitu. Cuma berghalibnya ada jugalah bayang, walaupun sedikit, 1 ataupun 2 cm. Bayang-bayang tu, bayang-bayang dalam bahasa Arab dia panggil al-dhil. Al-dhil ni dari sudut bahasa dengan makna as-satru, maknanya tutup. Maknanya adalah tutup. Dari sudut istilah pula, bayang-bayang ni, al-dhil ni makna amrun wujudi. Dia perkara yang wujudi, bukan perkara yang amrun i'tibari. Amrun wujudiyun yakhluquhu Allahu li naf'il badani wa ghairihi. Satu perkara yang peseng ada, yang Allah Ta'ala ciptakan dia untuk manfaat badan dan selainnya. Itu az-zil. Allah Ta'ala menciptakan bayang-bayang kerana dia tu wujudi. Sebab apa wujudi? Boleh lihat. Kita boleh tengok hitam dia tu, walaupun tak disentuh, tapi boleh lihat. Itulah dia panggil amrun wujudi. Itulah menunjukkan, bayang-bayang itulah menunjukkan adanya matahari di dunia. Tetapi di akhirat tidak ada matahari, fala syamsa fiha, tidak ada matahari padanya. Tidak ada matahari mana ni? Matahari dunia. Akhirat ni tak ada matahari dunia tu, matahari lain pula. Mataharinya sejengkal. Tapi matahari yang sejengkal tu menyebabkan kita ni peluh qadar, dosa, wal-iyadzu billah yang kita buat. Dia ada satu lagi namanya al-fai'. Al-fai'u, alif lam fa ya hamzah.
Al-fai'u ni pun bayang-bayang juga, cuma al-fai'u ni lebih khusus kepada bayang-bayang selepas gelincir matahari. Selepas waktu zuhur tu ada bayang-bayang, dia panggil al-fai'u, dan dalam masa yang sama dia panggil al-dhillu, cuma al-fai'u lebih khusus berbanding al-dhillu. Jadi tu perbahasan berkaitan dengan bayang-bayang. Kemudian dibahaskan ulama, matahari lebih afdal daripada bulan kerana matahari memberi lebih banyak manfaat berbanding bulan. Iaitu dia menghidupkan tanam-tanaman. Kalau tak ada matahari tu tak makan dah sayur kita ni. Matahari kalau kurang satu suhu saja, atau kurang satu suhu saja, sejuk dunia ni. Ataupun kalau dia lebih satu darjah Celsius saja, akan terbakarlah dunia ni. Tu kemudaratan matahari kalau dia kurang 1 degree Celsius ataupun menambah 1 degree Celsius. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan akhirnya habis selesai, dan awal waktu asar. Masuk pula pada perbahasan waktu asar. Dan awal waktu asar, mana tadi? Dan awal waktu asar itu apabila lebih sedikit bayang-bayang sesuatu daripada panjang suatu itu. Tadi kita kata 180 cm. 180 cm berada di akhir waktu zuhur. Masuk saja 181 cm masuk. Kalau dia ada bayang-bayang istiwa 2 cm, batang tubuh 180 cm, jumlahnya 182. Tu akhir waktu zuhur. 183 cm saja waktu asar. Tu awal waktu asar. Yang lain daripada bayang rembang. Tadi itulah, macam tadi itu. Jadi awal waktu asar. Waktu asar ni dari sudut bahasa dia panggil ad-dahru. Ad-dahru ni mana masa. Lepas tu dalam surah wal asr, demi asar. Apa demi asar? Demi masa. Sebab asal bahasa dari sudut al-asru tu dengan mana ad-dahru, iaitu masa. Dari sudut istilahnya asar tu ialah sembahyang yang khusyuk lah pada waktunya. Dia ada nama lain juga sembahyang asar ni. Antara nama lain bagi sembahyang asar ialah salatul bardi, sembahyang sejuk. Sebab ketika itu dia mulai sejuk daripada panas matahari ketika tengah hari. Salatul bardi. Dan dinamakan juga salatul wusta. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Salatul wusta ada 15 pendapat lah. Pandangan yang masyhurnya ialah sembahyang asar, kerana dia berada di pertengahan antara sembahyang belah siang iaitu subuh dan zuhur, dan sembahyang belah malam iaitu maghrib dan isyak. Dan sembahyang asar ni pula ialah sembahyang yang paling afdal selepas daripada sembahyang Jumaat. Dalam ketika yang mana seperti mana akan diterangkan dalam bab sembahyang Jumaat. Sembahyang asar lebih afdal daripada sembahyang sembahyang asar lebih afdal selepas daripada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat atas lagi, sembahyang asar lepas daripada Jumaat. Ia dari sudut keafdalan, dari sudut keutamaan. Kenapa dipanggil sebagai sembahyang asar? Kerana muqaranahnya sembahyang asar tu dengan waktu maghrib, hampir kepada tenggelam matahari. Waktul ghurub, terbenam matahari. Dia asar ni kalau kita jadikan atas wazan fa'ala, asara yu'asiru mu'asarah. Mu'asarah dengan mana? Muqaranah, menyertainya waktu sembahyang asar ni dengan waktu terbenam matahari. Dia hampir nak terbenam matahari, itu waktu dia. Sebab tu dia panggil sebagai sembahyang asar. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan akhirnya akhir waktu asar hingga masuk matahari sekalian waktu asar. Sekalian matahari. Silap. Sekalian matahari. Masuk sekalian matahari ni bermaksud masuk bulat matahari kesemuanya. Kalau masih ada bulat matahari, maka masih lagi waktu asar. Sebab itu orang yang duduk di kawasan tinggi tidak boleh lagi berbuka puasa dan sembahyang maghrib kerana masih melihat matahari. Orang yang berada di bawah sudah masuk waktu maghrib, sudah boleh berbuka puasa kerana dia sudah tak nampak matahari.
Tu. Dan awal waktu maghrib itu apabila masuk matahari sekalian matahari. Samalah akhir waktu asar itulah awal waktu maghrib, akhir waktu zuhur itulah awal waktu asar. Jadi masuk sekalian matahari, dan akhirnya akhir waktu maghrib hingga masuk syafaq yang merah. Masuk sini hilang, hingga hilanglah syafaq. Kalau syafaq ni adalah kitab terjemahan Safinatun Najah hak Jawi tu, dia akan kata mega yang merah, iaitu kemerah-merahan yang berada di langit itulah. Jadi sembahyang maghrib asal pada gharaba ni, ghurub ni mana tenggelam matahari. Dari sudut bahasa, al-ghurub dengan mana al-bu'du, jauh. Al-ghurub dengan mana al-bu'du, iaitu jauh. Bila maghrib isim zaman, waktu jauh terbenamnya matahari. Gitu. Waktu jauh terbenamnya matahari. Dinamakan sembahyang maghrib juga sebagai sembahyang asyahid. Nama lain bagi sembahyang maghrib ialah sembahyang asyahid. Tu. Dan dia tu dikenali waktu, dapat tahu waktu masuknya waktu maghrib itu dengan hilangnya matahari kesemuanya di kaki bukit. Di kaki bukit tu tengok hilang dah matahari, masuklah maghrib. Bagi orang yang berada di bukit pula, dia masih nampak matahari, maka dia belum lagi masuk waktu maghrib untuk dia. Tu. Kemudian dia kata kekal sehinggalah hilang syafaq merah. Okey, pandangan yang mengatakan akhir waktu maghrib adalah hilang syafaq merah ni adalah menurut pandangan qaul qadim mazhab Syafi'i, qaul qadim Imam Syafi'i. Jadi qaul qadim Imam Syafi'i dengan qaul jadid Imam Syafi'i, qaul qadim Imam Syafi'i sebahagian dan segelintir sahaja yang digunakan untuk pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Kebanyakannya yang lain menggunakan pandangan qaul jadid Imam Syafi'i. Hanya beberapa masalah sahaja yang menggunakan pandangan mu'tamadnya qaul qadim Imam Syafi'i. Antaranya adalah akhir waktu maghrib, iaitu terbenam atau tenggelamnya syafaq yang merah. Kerana ada hadis-hadis yang sahih lagi pula jelas menyatakan bahawasanya akhir waktu maghrib itu ialah terbenam, akhir waktu maghrib itu ialah hilangnya syafaq yang merah. Iaitu antaranya hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut waqtul maghrib ma lam yaghib asy-syafaq. Bermula waktu maghrib itu ma lam yaghib asy-syafaqu, selama mana tidak hilanglah syafaq. Syafaq situ syafaq merah. Alif lam pada syafaq tu alif lam lil ahdi dhihni. Faham dalam kepala otak syafaq tu syafaq merah lah. Sebab syafaq ni ada syafaq putih, syafaq hitam, syafaq merah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata kata musannif rahimahullah ta'ala, dan awal waktu isya, dan awal waktu isya apabila syafaq dan awal waktu isya itu apabila hilanglah syafaq yang merah. Bila akhir waktu maghrib, maka awal waktunya isya lah. Awal waktunya adalah isya. Jadi awal waktu isya adalah hilangnya syafaq yang merah. Hilangnya syafaq yang merah. Namun disunatkan untuk kita melewatkan sembahyang isyak kepada sehingga tenggelam habis syafaq merah, tenggelam habis syafaq kuning, tenggelam habis syafaq putih. Tinggal syafaq hitam saja, hitam gelap tu baru dipanggil disunatkan untuk sembahyang isyak ketika itu. Itu kerana nak keluar khilaf yang mengatakan kalau syafaq putih belum lagi masuk waktu isyak. Cumanya kalau dia tu tidak boleh untuk sembahyang secara berjemaah secara lewat lepas daripada isyak, maka dia kena sembahyang awal sebab afdalnya sembahyang berjemaah. Cuma kalau ada sembahyang berjemaah yang lewat waktunya
lewat sikit waktunya daripada isyak, sunat. Tu lagi dituntut. Habis kemudian, dan akhirnya akhir waktu isyak hingga terbit fajar shadiq, fajar yang nurnya melintang, bukan menegak. Kalau menegak fajar kadhib, iaitu fajar shadiq. Apa tu? Apa tu tak boleh baca. Rasa huris ni gurisan rasanya. Baca huris rasa tu. Duk rasa-rasa kita lah. Huris tu iaitu garisan yang sangat terang melintang. Berasa begitu nak kata. Huris. Bahasa dia huris. Betul lah. Lebih kurang gitu. Huris yakni galisan yang kalau bahasa utara panggil gorih. Ni huris dengan huris ataupun gorisan, satu line yang sangat terang melintang pada tepi langit. Melintang macam inilah, memanjang gitu. Dan dahulu daripada fajar shadiq, fajar kadhib, iaitu fajar kadhib, huris gorisan yang lanjut, yang panjang. Yang lanjut, yang panjang ni kepada mengiringi akan dia bukan. Huris yang lanjut sini makna menegak. Lanjut sini makna menegak, bukan melintang. Kemudian yakni selepas daripada fajar kadhib, mengiringi akan dia akan fajar kadhib gelap. Lepas daripada terbit nur secara menegak, lepas tu hilang nur tu, gelap balik. Sekali baru mari nur yang melintang, itulah fajar shadiq, itulah subuh. Itu waktu subuh. Dan awal waktu subuh itu, iaitu awal waktu tu terbit fajar shadiq. Fajar shadiq ni bukan matahari nur tadi tu. Dan akhir daripada waktu subuh hingga terbit matahari. Terbit matahari itulah kita panggil sebagai waktu isyraq, waktu terbit matahari. Dan sembahyang isyraq dan sembahyang duha 15 minit lepas daripada sembahyang dan lepas daripada waktu isyraq. Kerana waktu isyraq itu antara waktu yang diharamkan sembahyang. Cumanya dalam mazhab Syafi'i kita berlaku khilaf, sembahyang isyraq tu dengan sembahyang duha adakah sembahyang yang sama ataupun sembahyang yang berbeza. Khilaf pendapat muhasyi mutaakhirin juga antara Syekh Sulaiman Al-Ujaili rahimahullah dalam Hasyiatul Jamal ala Fathil Wahhab, dengan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullah dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, keduanya menghadap kiblat. Antara syarat sah yang seterusnya ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat, dia panggil istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat, iaitu menghadap kiblat tu Kaabah, yakni menghadap Kaabah dengan dada, yakni dengan dada seseorang. Iktibar dada, bukan iktibar muka. Maka menghadap ain qiblah, diri kiblat itu wajib dengan yakin. Wajib dengan yakin bila? Iaitu bila jika hampir, yakni jika hampir oleh seseorang dengan Kaabah. Tu mesti yakinlah sebab nampak Kaabah depan. Dan dengan zan, yakni wajib menghadap kiblat dengan zan jika jauh daripadanya, daripada Kaabah, iaitu contohnya Malaysia. Contohnya adalah Malaysia. Jadi kiblat tu adalah Kaabah. Adapun Syadzarwan dengan Hijr Ismail bukannya kiblat. Syadzarwan tu adalah benda yang ada di bawah Kaabah tu. Dia macam empat segi petak tu lah. Benda yang berada, yang menampakkan Kaabah tu dia panggil Syadzarwan. Begitu juga Hijr Ismail juga tidak dibilang sebagai kiblat. Takut lagi kita kata Hijr Ismail tu dekat dengan Kaabah, jadi dia pun boleh menghadap dia lah sebab dia kiblat. Bukan. Kiblat hanya Kaabah semata-mata, bukan Syadzarwan, bukan Hijr Ismail. Sebab apa? Sebab Hijr Ismail dengan Syadzarwan keadaan kedua-duanya itu zanni, bukannya yakin. Kita menghadap Kaabah bila duduk depan Kaabah tu dengan yakinnya menghadap Kaabah.
Ketika kita berada di luar Kaabah, yang berada di jauh daripada Mekah sekalipun, hadap Kaabah tetapi dengan zanni. Adapun Syadzarwan dengan Syadzarwan dengan Hijr Ismail tidak dibilangkan kiblat secara yakin. Bahkan hak tu zanni saja, maka tidak dibilangkan dia sebagai kiblat. Maka tidak memadailah Hijr Ismail dan Syadzarwan tu kita jadikan sebagai kiblat. Tu. Jadi kiblat ni walaupun di Kaabah dan 7 petala langit, 7 petala bumi, hak tu kiblat belaka yang menepati Kaabah. Yang menepati Kaabah. Kalau kita sembahyang dengan helikopter ataupun sembahyang ni angkasawan sana tu, kita menghadap Kaabah juga, Kaabah yang menepati Kaabah tu dengan langit tu. Bertepatan daripada Kaabah sampai langit ke-7 yang bertepatan dengan Kaabah, itulah dia punya kiblat. Daripada Kaabah 7 petala bumi ke bawah, itulah hadap kiblat dia. Yang bertentangan dengan Kaabah itulah kiblat, sama ada di udara ataupun di bumi. Dan mestilah, kita kata tadi, mestilah keadaan menghadap kiblat itu dengan dada. Bila dengan dada tu? Yakni ketika duduk dan berdiri sahaja. Ketika duduk dengan berdiri saja kita akan menghadap dada. Adapun ketika sujud dan rokok, kita akan menghadap kiblat pada kebanyakan badan, bukan dada. Ketika rokok kita akan banyak menghadap kebanyakan badan ke kiblat, bukannya dada. Kepala ke kiblat kalau rokok, kaki kiblat juga. Badan, dada tidak berada di hadap kiblat. Walaupun dia qiyam, walaupun dia berdiri, menghadap kiblat tidak juga dikira ketika dengan muka, tak kira. Dia kira dengan dada juga. Mana kalau berpaling muka tidak membatalkan sembahyang, cuma kalau tidak ada hajat makruh. Paling ke mana siapa? Itu makruh, mengurangkan pahala sembahyang. Tu. Kita kata tadi bahawasanya menghadap kiblat tu dengan yakin kalau berada di Kaabah, iaitu cara nak yakin tu dengan 2 sebab. Pertamanya dengan melihat sendiri Kaabah tu, dan yang kedua dengan menyentuh Kaabah bagi orang yang buta. Bagi orang yang buta disentuh, ni Kaabah ni, menghadap dia. Ataupun dengan apa-apa alamat yang memberi faedah melihat Kaabah dan menyentuh Kaabah. Apa-apalah isyarat yang kita boleh lihat, Kaabah sini, apa-apa isyarat kalau berada di sana, maka juga dia panggil menghadap kiblat dengan yakin. Tu hak yang kata ada amaran, ada alamat tu, kalau tidak ada halangan apa-apalah, halangan apa-apa bangunan. Yang kata yakin tu, yang kata menghadap kiblat dengan yakin kalau tidak ada penghadang. Memang kita direct to the point dekat Kaabah tu. Adapun kalau ada penghadang, dengan contoh kalau kita ni duduk di Mekah juga tapi jauh sikit, tak nampak dah Kaabah tu, ataupun berada di Malaysia, Indonesia, Brunei, maka hak tu dia secara zon, dia menghadap kiblat secara zon. Maka sebab itulah kalaulah contoh kiblat sini, jadi ada orang sembahyang sini, ada orang sembahyang sini sikit, tak ada apa tu. Tu nak betul-betul tepat habis cerita lah, sebab zanni. Tapi kalau sini kiblat dia gini terus, tu jeng lah tu. Tu hak ni tak boleh lah. Hak ni dah tak menghadap kiblat. Tapi kalau dia sini sikit, tak apalah tu, dia menghala ke arah yang sama walaupun tak tepat mana. Tapi kalau dia sengit sangat, tu teruk lah. Habis. Kemudian mana tadi? Jadi dia kata ada hadis, Allah Taala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Daripada asalnya kiblat Masjidil Aqsa, dia pusinglah, kalihlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Itu perintah menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Habis itu menghadap kiblat ni wajib melainkan pada sembahyang syiddatul khauf. Ketika mana kita perang ke, ketakutan lah ke mana ke, tak boleh sembahyang seperti biasa. Sama ada sembahyang tersebut sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, ketika tu tak wajib dah hadap kiblat. Hadap kiblat tak wajib dah ketika tu.
Sebab tak mampu nak hadap kiblat. Kita duk berlari apa semua tu payahlah. Kecuali kalau kita syiddatul khauf juga, cuma kita menetap, kita dapat satu tempat yang boleh sembahyang, tu hadap kiblat lah kalau boleh. Dan begitu juga tidak wajib hadap kiblat kepada orang yang sakit, yang tak mampu pusing katil dia untuk dia hadap kiblat. Tak ada orang yang pusing katil dia, dan dia pun tak mampu nak pusing katil dia sendiri untuk hadap kiblat. Dia pun sembahyang macam biasa. Begitu juga dia tu, kalau dia sembahyang dalam keadaan terikat di dinding, orang culik dia lekat dia, ikat dia kat dinding. Kiblat belah kiri, dia ikat belah kanan, jadi terpaksa lah sembahyang ke arah tu. Wajib juga sembahyang. Begitu juga orang yang kena salib, nak sembahyang tak wajib hadap kiblat. Namun semua masalah itu perlu ulang semula sembahyang bila dah boleh hadap kiblat. Sebab apa? Sebab dia wajib sembahyang, tapi syarat sah sembahyang tidak cukup, iaitu menghadap kiblat. Maka kalau dia sembahyang ketika mana dia sakit, tak mampu pusing katil, dia tetap wajib sembahyang, tapi nanti wajib ulang kalau dia tak mati lagi lah. Ataupun dia tu kena salib ke, ataupun kawan tu kena terikat di dinding ke, maka lepas daripada ikatan tersebut dia wajib ulang semula. Begitu juga tak wajib untuk menghadap kiblat itu bagi orang yang musafir yang mubah. Musafir yang bukan maksiat lah. Maka dia akan kalih ke arah selain daripada Masjidil Haram lah. Sebab dia berada dalam musafir, dia duduk dalam kereta contohnya, dia nak sembahyang sunat. Ni tertakluk pada sembahyang sunat sahaja, bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu walaupun musafir kena turun kereta. Kalau buat dalam kereta tidak sah, dia panggil sembahyang hormat waktu sahaja, bukan sembahyang yang sungguh. Kalau dia buat dalam kereta, wajib ulang semula, dia panggil sembahyang hormat waktu. Maka bolehlah seseorang itu sembahyang sunat dalam kenderaan, walaupun bukan sembahyang raya sekalipun, sembahyang biasa lah, sembahyang duha ke, sembahyang sunat ke, sembahyang sunat mutlak ke, apa-apa jenis sembahyang sunat, maka dia boleh sembahyang sunat dalam keadaan tidak menghadap kiblat daripada awal sampai habis. Kalau boleh menghadap kiblat ketika takbiratul ihram je lah hadap kiblat. Lepas tu pergi mana pun dengan kereta, dengan motor tu. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ketiganya menutup aurat. Syarat yang ketiga ialah menutup aurat. Jikalau sembahyang di dalam khulwah sekalipun, yakni jikalau sembahyang seorang-seorang sekalipun, tak ada orang lain, wajib dia tu menghadap kiblat. Maka jika ditinggalkan menutup aurat oleh yang kuasa menutup aurat, maka tiada sah sembahyangnya, sembahyang seorang. Dia mampu tutup aurat, dia tak pakai baju, tak pakai seluar, dia sembahyang, tak sah. Adapun orang yang tak mampu menutup aurat kerana dia tak ada baju dia semua kena najis, maka dia boleh sembahyang dalam keadaan telanjang dan tak perlu ulang semula sembahyang. Hak tu tak perlu ulang semula sembahyang, sembahyang dalam keadaan bogeh. Menutup aurat oleh yang kuasa menutupnya, maka aurat laki-laki merdeka kecil atau besar. Kecil ni budak kecil, besar ni dewasa. Sahaya laki-laki dan perempuan, iaitu aurat bagi laki-laki merdeka, laki-laki sahaya, perempuan merdeka, perempuan sahaya, ialah antara pusat dan lututnya. Lutut seorang, antara pusat hingga lututnya. Sebelum daripada tu, jadi menutup aurat ni wajib, yakni menutup aurat ni wajib daripada pandangan tiga benda. Pertama, pandangan jin, pandangan manusia, pandangan malaikat. Tu menutup aurat. Menutup aurat ini tutup sesuatu daripada aurat kita, daripada pandangan jin, pandangan manusia, pandangan malaikat. Maka tidak sahlah kalau tidak tutup aurat. Dalam keadaan kita mampu menutup aurat, maka tidak sahlah sembahyangnya, walaupun dia sembahyang seorang diri, dan walaupun dia sembahyang dalam keadaan gelap gelita sekalipun, tak nampak apa, kalau tengok pun, maka tetap tidak sah.
Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, khudhu zinatakum, ambillah oleh kalian akan perhiasan-perhiasan kalian, baju-baju kalian. Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat khudhu zinatakum, zinatakum tu dengan makna thiyabakum, pakaian-pakaian kalian. Sebab itulah wajib menutup aurat. Dan kerana berlaku ijma' ulama atas suruhan menutup aurat dalam sembahyang, maka sebab itu tidak sah kalau seseorang sembahyang dengan tanpa ada menutup aurat. Kemudian mana dia? Habis. Kalau orang yang lemah menutup aurat, maka tak payahlah tutup aurat, mayang bukit. Antara orang yang lemah menutup aurat ialah dia mendapati pakaian yang menutup aurat tu mutanajis, dalam keadaan tidak mampu membasuh dengan air. Air tak ada, pakaian pula mutanajis. Ataupun dia dikurung di tempat najis dalam keadaan dia tak mampu keluar, maka dia sembahyang dalam keadaan bogil. Yang orang yang dihabas, yang dipenjara di dalam tanah yang tempat najis tu, kalau dia nak sembahyang, dia kena hampa baju dia untuk lapik daripada kena tahi. Maka bila dia hampa baju dia bogil, maka ketika tu dia boleh sembahyang dalam keadaan bogil. Dia boleh sembahyang dalam keadaan bogil tanpa perlu ulang sembahyang semula. Walaupun sembahyang sunat, dan tidak perlu untuk mengulang semula sembahyang tersebut. Begitu jugalah kitab Syekh kita ni, dia kata wajib juga menutup aurat di luar sembahyang walaupun berada seorang diri. Tapi berada seorang diri, kalau laki-laki wajib menutup kubul dengan dubur. Kalau berada seorang diri paling kurang, itu disuruh menutup aurat. Jadi pakai spenda boleh lelaki. Duduk seorang-seorang pakai spenda. Duduk seorang-seorang pakai spenda derok tu, boleh Tapi kalau dia nak telanjang semua boleh, dengan syarat ada hajat walaupun kecil, macam kita bahas dulu, seperti nak sejuk, jadi telanjang habis belaka, boleh. Tapi kalau perempuan nak telanjang belaka, duduk sendiri, tak boleh telanjang belaka, kecuali kena tutup juga antara pusat hingga lutut. Kecuali kalau ada hajat seperti mana kita sebut tadi, dia sejuk, dia nak sejuk, dia pun telanjang pun boleh juga. Dan dalam bab telanjang yang diharuskan ni, Syekh Ar-Rashidi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Hasyiah Ar-Rashidi ala Nihayatil Muhtaj. Dia mengkritik pandangan guru dia Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullahu ta'ala dalam Hasyiah Ali Shubran Malisi ala Nihayatil Muhtaj. Dia kata termasuk orang yang harus telanjang ni tanpa ada tutup pakaian atas dia ialah orang yang bersetubuh. Dia kata sebab apa? Sebab bersetubuh kan ada hajat. Dia faham ke situ. Itu pandangan Syekh Ar-Rashidi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau bagi dalam bab ilmu persetubuhan, maka disunatkan tutup badan. Tak tutup semua, bukan tutup semua habis cerita hangat dalam tu. Tutup sebahagian anggota yang sulit tu saja pun boleh juga. Dia panggil tutup, asal tutup, jangan tak tutup langsung. Habis. Kemudian habis. Jadi kalau seorang tu tak tutup aurat, dia telanjang sebab ada hajat, dia pergi tengok kemaluan dia, maka hukum dia adalah makruh kalau tidak ada hajat. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata bermula aurat laki-laki, mana tadi? Maka aurat laki-laki merdeka kecil atau besar, sahaya laki-laki dan perempuan, iaitu aurat tu antara pusat dan lututnya, lutut seorang, antara pusat hingga ke lutut. Dah pusat dengan lutut tu sendiri wajib ke tak? Tutup, wajib tutup atas kaedah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul wajibu,
sesuatu perkara tidak akan sempurna kewajipannya illa bihi, melainkan dengan dia, fahuwa wajib, maka perkara tersebut jadi wajib. Jadi asal lutut dengan pusat tidak aurat, bukan aurat, tetapi wajib tutup kerana nak menyempurnakan suruhan wajib menutup aurat. Tu jadi antara pusat hingga lutut, hak tu aurat bagi laki-laki, hamba sahaya perempuan, hamba sahaya laki-laki. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan aurat perempuan merdeka kecil ataupun besar di dalam sembahyang itu, iaitu aurat dia sekalian badannya, badan seorang yang lain daripada muka, dan dua tapak tangannya, dua tapak tangan seorang perempuan. Tapak tangan tu zahir dan batin. Zahir mana? Zahir ni, zahir. Ni batin. Ni batin, ni batin, ni zahir. Jangan tukar pula. Zahir dan batin. Inilah aurat perempuan yang wajib menutup dia, menutup aurat di dalam sembahyang. Jadi dalam sembahyang hanya seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Muka dan tapak tangan. Muka tu kena buka, apatah lagi kalau orang pernikah kerana dia nak sujud di atas dahi. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalang dahi untuk sujud ke tempat sujud. Habis. Dan aurat perempuan merdeka yang wajib menutup dia, menutup aurat daripada laki-laki yang helak, laki-laki ajnabi, maka iaitu tutup aurat tu sekalian tubuhnya, tubuh seorang perempuan. Jadi sekalian tubuh ini adalah menutup aurat oleh perempuan merdeka di luar sembahyang di hadapan ajnabiyah. Ini hadapan ajnabi Kalau hadapan mahram pusat hingga lutut. Di hadapan ajnabiyah khilaf ulama kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah seluruh tubuh badan kena tutup belaka. Tutup belaka. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj. Beliau mengatakan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ialah tutup seluruh tubuh. Cuma Busyra Karim ni dia lain sikit. Dia kata begini, aurat ni ada dua, aurat lihat oleh ajnabi dengan aurat hakikat. Aurat hakikat perempuan bukannya seluruh tubuh, tetapi seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Aurat pada hakikat perempuan tu di hadapan ajnabi ialah kecuali muka dan tapak tangan. Tapi aurat nisbah melihat oleh ajnabi kepada perempuan seluruh tubuh badan. Seluruh tubuh badan. Jadi yang mengatakan, jadi diihtimal, ditangguh, kata Busyra Karim kata, yang mengatakan aurat perempuan tu seluruh tubuh, yakni aurat nisbah nazar, nisbah melihat orang lelaki kepada perempuan, hukum dia haram melihat mana-mana anggota kalau tidak ada hajat, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun Imam Rafi'i boleh melihat mana-mana yang selain aurat, boleh melihat mana-mana yang selain aurat asalkan tidak bersyahwat. Jadi nisbah yang mengatakan pendapat tersebut, pendapat yang mengatakan seluruh tubuh itu aurat, maka kalau ikut Imam Nawawi pun tak boleh, ikut Imam Rafi'i pun tak boleh. Sebab Imam Rafi'i mengqaidkan melihat selain daripada aurat walaupun tanpa hajat dengan syarat tidak bersyahwat. Dengan syarat tidak bersyahwat, melihat tanpa hajat. Kalau ada hajat lain cerita, perubatan ke, belajar ke, tu boleh lah. Jadi kitab Busyra Karim kita kata aurat hakikat perempuan kecuali muka dan tapak tangan. Aurat nisbah melihat seluruh tubuh. Aurat nisbah melihat seluruh tubuh. Itu pandangan beliau mentahqiqkan sedemikian. Sebab tu dia kata, kalaulah seseorang perempuan itu pakai pakaian yang kecuali muka dan tapak tangan tu akan bimbang, takut fitnah, maka wajib tutup semua. Sebab aurat nisbah melihat seluruh tubuh badan. Kalau orang melihat dia menimbulkan takut fitnah, maka boleh wajib pakai seluruh tubuh atas pandangan mu'tamad. Tu kata Busyra Karim. Dhabit fitnah tu maksudnya kalau seorang laki-laki yang tabiat dia sejahtera, kalau lihat dia
sting. Tu masuk fitnah. Tegang zakar. Tu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bijri 'ala al-Iqna'. Tu masuk fitnah melihat perempuan. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jadi kena jaga pandangan. Pandangan tersebut dia panggil panahan iblis. Sekali lihat perempuan boleh jatuh cinta. Boleh jatuh hati. Lihat saja. Ini bukan lihat perempuan lihat laki pun sama. Bukannya laki-laki kena jaga pandangan, perempuan pun sama. Dah mangkak oi. Tu. Tu kecuali kalau kita nak kahwin dengan dia, boleh lihat dia. Boleh lihat dia supaya memberikan targhib, beri galakan pada kita untuk nikah dengan dia. Boleh lihat. Lihat tu hanya muka dan tapak tangan, bukan satu tubuh. Satu tubuh habis kita tu. Boleh lihat muka dan dua tapak tangan. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, keempatnya suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Syarat seterusnya mestilah suci daripada hadas besar dengan hadas kecil. Hadas besar tu yang mewajibkan mandi, hadas kecil yang mewajibkan wudu. Setengah ulama membahagikan hadas kecil, hadas besar, hadas pertengahan. Hadas kecil yang membatalkan wudu, hadas besar iaitu haid nifas, hadas pertengahan orang yang keluar air mani, jima', junub dan sebagainya. Maka tiada sah sembahyang seorang berhadas besar. Tak sahlah sembahyang orang yang berhadas besar, seperti keadaan junub atau haid atau nifas atau wiladah. Semuanya ni kalau ada tidak sah. Tidak sah. Jadi hadas kecil, hadas besar. Sama ada hadas kecil, hadas besar tu dihilangkan dia dengan air, dengan kita berwudu, dengan kita mandi, ataupun dengan tanah, dengan kita tayamum. Kalaulah tidak ada air, tidak ada tayamum, tidak ada tanah, tidak ada air, jadi macam mana kita nak suci daripada hadas? Maka dia sembahyang faqidut tahurain, sembahyang tanpa ada wudu, tanpa ada tayamum, wajib juga sembahyang dan wajib ulang semula sembahyang tersebut, i'adah. Kalau masih dalam waktu, i'adah. Kalau di luar waktu, dia panggil qada. Maka kalau sembahyang tersebut, kalau dia sembahyang dalam keadaan tanpa ada suci serta adanya salah satu daripada hadas, dia sembahyang dalam keadaan tahu dia ada hadas kecil ataupun hadas besar dan dia tidak bersuci, hal keadaan dia tahu dan sengaja, maka tidak sah dosa, tidak sah sembahyangnya, tambah pula dosa. Kerana sengaja sembahyang dalam keadaan berhadas. Adapun kalau dia terlupa, kalau dia ni sudah berhadas, dia pergi sembahyang juga, tak berdosa, tetapi dapat pahala kerana buat sembahyang tu. Sembahyang tu tidak sah, tapi dapat pahala nisbah qasak taat kepada Allah nak sembahyang. Tiba-tiba terlupa, Allah baru tahu kata aku ni tak mandi wajib lagi. Maka pergi mandi wajib dan sembahyang semula. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan batal sembahyang seorang yang datang atasnya atas seorang hadas, kemudian daripada takbirnya takbir seorang, maknanya masuk sembahyang lah. Bila dah masuk sembahyang, tiba-tiba mari hadas kecil ke hadas besar, mari sembahyang, pancuk mani, batal. Kena wajib mandi, batal lah sembahyang tu. Meskipun orang tersebut orang yang faqidut tahurain, orang yang tak ada air untuk berwudu, tak ada tanah untuk tayamum, pun batal, dia kena sembahyang ulang semula. Kalau dia batal pun dia bukan boleh ambil air sembahyang, bukan boleh tayamum, tetap dia ulang semula sembahyang kerana telah keluar hadas. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dia kata idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif wal yatawadda wal yu'id salatahu. Siapa-siapa yang datang dalam sembahyangnya itu hadas, maka dia hendaklah pergi ni makna batalkan sembahyang, dan hendaklah dia berwudu, dan dia itu hendaklah wal yu'id salatahu, dan dia hendaklah mengulangi sembahyang semula.
atau kama qala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang sembahyang berjemaah, dia terkentut, batal air sembahyang, maka sunat bagi dia bila dia nak keluar daripada saf, sunat tutup hidung. Sunat tutup hidung, seolah-olah memberikan husnul zan kepada orang, kata dia batal sebab keluar darah ke hidung. Tapi kalau semua mengaji belaka, faham dah kentut kawan ni. Tak baik tu. Habis. Kelimanya, suci daripada najis yang tiada dimaafkan najis pada badan ni, seluruh juzuk anggota kita, dan kainnya, kain seorang, iaitu pakaian yang kita pakai untuk sembahyang, sama ada ridak, kepiah, baju, kain. Dan pada tempat sembahyang maksudnya ialah tempat yang terkena badan kita ketika sembahyang sahaja. Bukannya satu sejadah tu, bukan. Kalau sejadah tu ada tahi babi belah kiri, tahi anjing belah kanan, tapi tak sentuh pun tahi anjing dengan tahi babi tu, kita sembahyang di celah-celah tu, sah sembahyang dia. Yang demikian itu mana tadi? Najis yang tiada dimaafkan dia kan najis pada badan dan kainnya, kain seorang, dan pada tempat sembahyang dengan najis yang demikian itu, demikian yang tiada dimaafkan pada salah suatu daripada tiga tempat, iaitu kain, badan ataupun tempat sembahyang. Ada najis saja salah satu daripada tiga tu, maka batal sembahyang dia. Begitu jugalah kalau dia ada najis benda yang ditanggung ataupun benda yang disambung dengan dia. Contoh wayar duduk sini, dia sambung wayar sampai ke sana ada tahi cicak duduk atas wayar, maka batal sembahyang dia walaupun tak ada kaitan dengan tahi cicak pun, sebab dia menanggung ataupun berlaku benda tersebut bergantung pada dia. Bila bergantung pada dia, dia kira mahmul, dia kira menanggung benda tersebut, maka batal sembahyang dia. Sebab tu kalau wayar ni kena cek elok-elok sebelum sembahyang, sampai ke bilik tu imam tu kena cek belakang, takut kita ni ada najis. Tapi kalau zahir tak ada najis, tak ada apalah, tapi jelas kalau ada najis batal. Itu ya. Dan termasuklah badan yang dimaksudkan di sini ialah dalam mulut dan dalam hidung. Dalam mulut pun wajib bersih daripada najis, dalam hidung pun wajib bersih daripada najis, dan begitu juga mata. Tidak boleh ada sebarang najis yang tidak dimaafkan. Walaupun dalam mulut, dalam hidung, dalam mata tak wajib basuh ketika mandi, tetapi wajib basuh ketika ada najis. Kerana apa? An-najasatu aghlaw. Kerana najis itu aghlaw, lebih berat. Bila lebih berat, maka apa-apa najis yang ada dalam mulut, ada dalam hidung, ada dalam mata, wajib basuh. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, keenamnya, mengetahui akan segala fardunya fardu sembahyang dan sunatnya sunat sembahyang. Kena tahu. Kalau tahunya tu secara ta'yin satu persatu, dia wajib tahu dengan betul. Kalau salah, hak fardu dia pergi kata sunat, tak sah. Hak sunat dia kata fardu, sah. Kalau dia tahu dalam sembahyang ni ada fardu, ada sunat, tanpa dia ta'yin, sah. Dan kalau dia menganggap semua dalam sembahyang ni fardu belaka, sah. Maka tiada sahlah sembahyang orang yang tiada mengetahui rukun sembahyang dan sunatnya sunat sembahyang. Nokta. Bismillahirrahmanirrahim. Kau mana ni tiba-tiba ni? Ketahuilah olehmu bahawasanya, ketahuilah olehmu hai talib, wahai orang yang belajar, bahawasanya tiada sahlah segala amal itu melainkan makna sah dengan niat. Niat saja yang mengesahkan amalan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kok mana kata sah? Tak ada pun perkataan sah. Itu takdir mudhaf dalam madhab Syafi'i. Innama al-a'mal ay innama sihhatul a'mali binniyat. Kalau dalam madhab Hanafi, innama kamalul a'mali binniyat. Hanya saja sempurna amalan itu dengan niat. Jadi madhab Hanafi tak wajib niat. Okey. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hanya sah segala amal itu dengan niat jua, yakni tiada sah segala amal melainkan dengan niat. Noktah balik itu ya. Maka tiada sahlah amal sembahyang itu melainkan dengan niat jua. Niat dalam hati, bukan di lafaz. Kerana niat itu suatu rukun sembahyang, yakni dalam mazhab Syafi'i. Adapun hakikat niat itu, iaitu hakikat niat qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Artinya, maksud niat tu hakikat menyahaja sesuatu, halnya beserta dengan berbuat perbuatan. Hakikat menyahaja qasdus syai'i, sesuatu muqtarinan, halnya beserta. Nampak sangat muqtarinan tu hal keadaan qasad itu menyertai, beserta tu menyertai dengan berbuat sesuatu. Kecuali dua. Pertama zakat, kedua puasa. Zakat boleh saja dia niat sebelum dia nak on the way nak bagi tu, sebelum tu niat dah boleh. Begitu juga puasa kerana darurah, tak boleh kita niat puasa bertepatan dengan sembahyang subuh. Tidak sah dalam mazhab Syafi'i, sah dalam mazhab Imam Malik. Tak sah dalam mazhab Syafi'i, disebutlah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bertepatan masuk subuh 5.30 kita pun niat muqtarinan bi fi'lihi, tak sah menurut mazhab Syafi'i. Dia kena sebelumnya at-tabyitu bin niyyah. Adapun mandi, sembahyang, haji, umrah, tu muqtarinan bi fi'lihi belakalah. Maka jika terkemudian, apa terkemudian? Yakni dia buat dulu baru niat, atau terdahulu, yakni dia niat kemudian buat perbuatan itu daripada menyahaja, ini yang selain daripada puasa, maka tiadalah sah niatnya, niat seorang. Bila tiada sah, maka tak sah ibadat. Dan lagi adalah tempat niat itu di dalam hati, dan masa berniat itu pada permulaan ibadah, melainkan pada puasa fardu. Apa-apa ibadat yang perlu pada niat mesti muqtarinan bi fi'lihi. Sehingga kan kalau kita corak air mandi junub sampai ke badan air baru niat, maka wajib basuh bahagian kepala semula. Sebab tidak ada niat. Lepas tu dia kata puasa fardu. Sebab apa kait puasa fardu? Kerana puasa fardu sama ada kafarah, nazar. Puasa Ramadan wajib tabyitun niyyah, wajib memalamkan niat. Wajib memalamkan niat. Adapun selain pada tu tak wajib memalamkan niat. Puasa sunat boleh berniat puasa selagi mana belum gelincir matahari. Mazhab Hanafi puasa fardu boleh niat selagi mana belum gelincir matahari. Itu mazhab Hanafi. Pada permulaan ibadah habis, maka tiada memadai menyertakan pada permulaan, kerana wajib menjatuhkan, yakni meletakkan niat puasa fardu. Tiada memadai, yakni nisbah puasa ni tiada sah menyertakan pada permulaan, yakni permulaan puasa, yakni waktu subuh, kerana wajib menjatuhkan, yakni menjatuhkan niat oleh seseorang puasa fardu pada malam. Iaitu malam tu antara masuk matahari waktu maghrib dan fajar sadiq, iaitu subuh. Seperti mana kita bahas malam, sunat niat puasa selepas berbuka dan sunat niat berpuasa semula selepas sahur, ketika sahur, kerana nak mengelakkan khilaf. Niat puasa selepas berbuka kerana takut terlupa. Niat puasa ketika sahur kerana nak meraihkan khilaf yang kata tidak sah niat di awal, dan nak meraihkan khilaf yang mengatakan kalau kita niat puasa di awal dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa selepas niat tu, kena niat puasa semula. Itu disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Maka diketahui pada yang demikian itu bahawa wajib pada demikian kata wajib memalamkan niat pada puasa fardu, dan wajib memuqaranahkan niat pada selain puasa fardu, bahawa wajib menyertakan niat sembahyang itu dengan permulaan sembahyang, iaitu permulaan sembahyang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram ada niat, muqaranah niat. Dia ada muqaranah haqiqiyah, muqaranah urfiyah.
Muqaranah hakikiyah daripada alif Allah sampai ra Allah ada niat belaka. Kalau muqaranah urfiyah, salah satu daripada Allahu Akbar hadir niat memadai. Jadi muqaranah urfiyah lebih mudah untuk diamallah berbanding dengan muqaranah hakikiyah, tanpa menafikan muqaranah hakikiyah adalah pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang dipeganglah muqaranah hakikiyah. Cuma ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang juga cukup kuat memegang kata muqaranah urfiyah, kerana dia lebih memudahkan untuk orang ramai. Tu. Maka jika ada sembahyang itu fardu, wallahu a'lam. Ada soalan? Kena ulang semula. Kena ulang semula. Tadi semua tu. Mana tu tadi? Ulang semula. Ulang semula. Ulang semula, kena tengok semula. Ulang semula ke tak? Tak ingat. Tadi dia sebut wa yu'id tu pada perbahasan yang selain pada tu. Ikat di tiang apa semua tu kena tengok semula. Ada soalan lagi? Betul? Bezanya. Tu kalau sembahyang sunat sah, sembahyang fardu dikira sembahyang hormat waktu, sebab tidak boleh menghadap kiblat daripada awal sampai habis. Ketika safar. Safar ni yang tak payah hadap kiblat ni ketika sembahyang sunat ya. Sembahyang fardu tetap kena sembahyang ikut hadap kiblat. Jadi kalau kita sembahyang fardu atas kapal terbang, nanti wajib ulang semula. Dia panggil sembahyang hormat waktu. Kalau tak boleh hadap kiblat, kalau boleh hadap kiblat daripada awal sembahyang sampai habis, tak payah qada, tak payah i'adah sembahyang. Kapal tahiyah sama dengan kapal terbang. Dah, kalau apa nama tu, kapal pun kena hadap kiblat Kaabah juga. Cuma sekarang ni masalahnya tempat sembahyang tu boleh mana-mana. Di kapal boleh, kapal terbang boleh. Sebab semua ni dipanggil apa hadis tu? Semua bumi Allah Ta'ala ni masjid, iaitu nisbah boleh sembahyang mana-mana. Cuma hadap kiblat wajib, tetap wajib. Tetap wajib hadap kiblat. Nisbah dia tu syarat sah sembahyang. Jadi kalau kapal tu, kalau kita sembahyang fardu dalam keadaan boleh menghadap kiblat daripada awal sampai habis, sah lah. Tak payah sembahyang semula. Tapi kalau dia tu tidak menghadap kiblat, dia pergi ke lain, maka tu kena ulang semula. Begitu juga kapal terbang. Kapal terbang tu tak mampu nak hadap kiblat. Kiblat dia menghadap kiblat juga, kiblat ke udara. Kalau kita kata tadi Kaabah tu 7 petala langit. Jadi kalau kapal terbang tu dia menuju ke Mekah contohnya, memang menghadap kiblat sungguh, dia boleh sembahyang tanpa dia perlu ulang semula. Kalau dia boleh sembahyang dalam keadaan berdiri, menutup aurat, ada suci, menghadap kiblat, syarat-syarat sah sembahyang tu semua lengkap, kira sah, tak perlu ulang semula sembahyang. Okey? Aurat lelaki depan ajnabi. Pandangan yang mu'tamad ialah seluruh tubuh. Seluruh tubuh ini maksudkan dalam kitab Nihayatul Zin sebut bukan suruh pakai niqab. Mana tutup tubuh belaka, pakai pakaian yang menutup tubuh, bukannya pakai pakaian yang dalam keadaan buka baju depan orang perempuan. Dalam kitab Asy' al-Bijri al-Iqna' sebut haram seorang lelaki-lelaki itu membuka baju di hadapan perempuan ajnabi, kerana aurat dia seluruh tubuh badan. Dan tidak digalakkan dan tidak perlu untuk memakai niqab bagi orang lelaki kerana auratnya seluruh tubuh badan, kerana tidak pernah diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai niqab depan ajnabi. Yang adanya pakai pakaian biasa lah. Pakai pakaian biasa itu maksud seluruh tubuh badan bagi lelaki di hadapan ajnabi perempuan. Itu dia kata dah seluruh tubuh ni maksudnya kita berpakaian, bukannya buka pakaian, bukannya suruh tutup muka pakai niqab. Sebab tidak pernah diamalkan sahabat Nabi SAW pakai niqab kat muka, tak ada. Bahkan maksudnya ialah tutup dengan pakai pakaian.
pakai kain, pakai baju, tutup seluruh tubuh lah. Kalau tutup seluruh tubuh bagi perempuan yang seluruh tubuh tu, tu pakai niqab. Sebab diamalkan sahabat Nabi SAW, tutup muka bagi perempuan tu pakai niqab. Apa dia? Kitab apa? Kitab Mekah. Kitab Mekah Ustaz Syafi'i, Tuhfah Muhtaj lah, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Kalau yang perbahasan dikecualikan pakai niqab bagi lelaki itu Nihayatul Zid, Syekh Nawawi Al-Bandani. Tak ada apa? Tak sebut? Tak sebut alasan sebab kita kecil, tak besar. Kita ada dalil. Kita ada dalil, dia sebut berkaitan dengan aurat lelaki ajnabi di hadapan wanita ajnabi. Lagi tak usul kari ada orang dah hilang dah. Aurat lelaki di hadapan ajnabi perempuan. Itu seluruh tubuh badan. Itu pandangan mu'tamad lah. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Ada soalan lagi? Tada? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.